Dah dia terlupa. Bila dia terlupa, semayang dia jadi tamam lah. Bila semayang dia jadi tamam, kita ikut imam semayang tamam, kita pun kena tamam. Tu lah. Nah, kali dia ngang kita kali tamam. Tak lagi tumbuk dia lambang tu. Kita kira lain lah. Tahu tak lulang kita dah sayuk. Tapi kena tamam lah. Nah, sebab imam tu jadi tamam, kita pun wajib tamam. Tentulah. Kita bincang pasal pada menyatakan qasar, sembahyang qasar dan juga jamak. Sebelum ni kita dah bincang sedikit lah tentang qasar dan jamak ni. Ni masuk sambung hari ni. Jadi kita tak masuk lagi, sekejap lagi kita akan masuk syarat sah lah. Nah, ni baru nak habaq macam mana tempat nak mula tang mana tu lah. Nah, sebelum ni hak mana yang harus buat qasar, perjalanan yang macam mana kita dah bincang dah sebelum ni. Jadi dia kata apa? Maka adalah mula tempat yang boleh yang harus sembahyang qasar itu. Nah, qasar ni masuk sekali dengan jamak lah. Nah, kat sini dia bukan qasar saja, jamak pun boleh juga. Jadi tempat yang boleh sembahyang qasar itu apabila berjalan lepas qaryahnya, qaryah bagi seorang tu. Orang panggil musafir itulah, orang yang berjalan tu. Nah, orang yang safar tu. Jadi berjalan lepas qaryah maksudnya dia dah keluar qaryah dah. Walaupun selangkah keluar pun boleh dah dia nak mula qasar dan juga jamak tu. Nah, maksud dia kalau masih lagi duduk dalam qaryah dia, dia singgah masjid kampung dia lah buat jamak qasar, tak boleh. Nah, dia kena keluar dulu daripada qaryah dia tu, barulah dia boleh mula jamak qasar. Jadi hak ni dia qaryah masing-masing dia tahulah takat mana kita punya qaryah tu kita tahulah. Kalau nak detail lagi dia ada perbincangan kalau dalam kitab Makhzanul Jawahir tu dia bincang detail lagi lah bab keluar qaryah apa semua ni. Nah, bab binaan, bab orang yang duduk jenis berkemah macam mana nak kira dia mula berjalan. Hak orang duduk dalam kampung macam mana, orang duduk tengah hutan macam mana, dia ada bincang pula lah. Tapi hak ni tak ambil mudah lah. Bila keluar qaryah tu baru kita boleh start nak jamak qasar. Lepas tu dia kata lagi, dan belum sampai tempat yang hendak perginya. Nah, tempat yang hendak perginya, pergi seorang tu. Tak sampai lagi tempat yang nak pergi. Jadi kita faham kat sini, kalau dah sampai tempat destinasi tujuan kita tu, tempat yang kita nak qasar tu lah, hak kita qasar tu. Kalau dah sampai, kata kita qasar nak pi KL. Nah, nak pi KLCC contoh. Nah, ataupun nak pi rumah siapa-siapa lah dekat KL tu. Bila sampai destinasi, nah, dah tak boleh nak buat jamak qasar. Tu kalau kita faham itulah. Dan memang macam itulah kalau ikut dalam kitab ni, memang macam itulah. Nah, hak ni atas satu qaul lah, atas satu pendapat yang mengatakan bila kita sampai saja terus kita tak boleh buat jamak qasar. Walaupun kita duduk 2 hari ya, walaupun kita duduk 3 hari ya, tetap tak boleh buat jamak qasar dah. Cuma ada satu pendapat lain yang mengatakan kalau kita duduk tu tak lebih 4 hari, nah, maka masih lagi boleh buat jamak dan qasar. Hak tu yang kebanyakan orang duk beramal lah ni lah. Pendapat ni jarang orang beramal sikit.
Cuma pendapat ni, kalau kita ikut pendapat ni, sampai destinasi tu, tempat yang kita qasar itulah, sampai tu putih. Kita nak duduk 2 hari lah, ataupun 3 hari. Lepas tu dah putih, tak boleh buat jamak qasar. Ada cara lain kan nak buat jamak qasar? Ada. Dia kena keluar pula pada qaryah tempat tu, destinasi tu. Lepas tu dia masuk balik dengan niat singgah. Tu. Niat singgah, maka ketika tu boleh buat jamak qasar balik. Ni kalau ikut pendapat ni lah. Boleh faham nah? Tapi kalau kita ikut pendapat yang boleh buat tu, tak ada nak keluar qaryah dah lah. Padan dengan kita sampai tu, kita buat lah. Jamak qasar kalau kita duduk tak lebih 4 hari, tak ada masalah apa lah. 4 hari tu pula tak masuk dengan hari masuk, dan tak masuk juga dengan hari keluar. Gitu. Habis. Jadi kalau ikut pendapat ni, dia kata dan belum sampai tempat yang hendak perginya, pergi oleh seorang tu, dan belum putus safar seorang tu. Safar ni perjalanan dia lah, tak putus lagi. Jadi belum putus safar ni maksudnya belum niat bermukim, satu. Yang kedua, belum putus safar ni, belum putus safar dengan berlalu masa 4 hari. Jadi putus safar ni dia 2. Yang pertama niat mukim, yang kedua lalu masa 4 hari. Hak tu putus safar juga. Okey, hak niat mukim macam mana? Kata dia ni nak pi Kuala Lumpur, nak singgah rumah anak dia hak dekat Ipoh sat. Tapi dia singgah rumah anak dia tu, dia niat mukim tu, nak menetap kat itulah, putus safar. Jadi dia tak boleh buat jamak qasar lah. Itu satu. Hak tu orang kata putus safar dengan niat bermukim. Okey, yang kata berlalu 4 hari lagu mana? Dia singgah rumah anak dia tu Ipoh. Hari pertama, hari kira hak dalam masa 4 hari itulah. Hari nombor 1 dia buat lagi jamak qasar. Nombor 2 dia buat lagi jamak qasar. Hak 3 dia buat lagi jamak qasar. Elok masuk 4 hari tu dia tak keluar-keluar lagi. Masih lagi duk menetap lagi. Maka hak ni putus safar dengan berlalu 4 hari. Faham? Berlalu 4 hari. Dia tak niat mukim. Kalau tak niat mukim, awal tu boleh jamak qasar lagi sebab dia singgah ya. Tiba-tiba dia duduk 4 hari. Bila dia duduk 4 hari, start masuk 4 hari tu, tak boleh buat jamak lah. Tak boleh buat jamak dengan qasar dah. Start masuk 4 hari, lepas tu dia aduk lagi hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Hak tu tak boleh buat jamak qasar dah. Boleh faham? Hak ni orang panggil putus safar dengan berlalu 4 hari. Dia tak niat mukim, tapi berlalu masa tu menyebabkan putus safar. Tapi kalau dia sampai niat mukim terus, putus terus lah safar. Bila putus safar, boleh dah nak buat jamak qasar? Tak boleh dah. Tak boleh dah buat jamak qasar. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, jadi dia kata dan belum putus safarnya, nescaya. Nescaya harus ia seorang yang musafir itulah, ataupun musafir itu sendirilah, orang yang berjalan tu. Nescaya harus ia orang yang musafir tu sembahyang qasar di tempat itu. Tempat yang dah dia berjalan lepas daripada qaryah dah. Lepas tu dia tak sampai lagi dia punya tujuan dia, dan dia ni belum putus safar. Maka ketika tu boleh buat jamak qasar. Bukan qasar sajalah, jamak pun sekali lah. Boleh buat, tak ada masalah. Kalau sebulan lah. Dia pergi jalan kaki. Jalan kaki dah lambat sikit. Tak nak sampai tu. Jalan kaki pi
KL nah, jalan kaki. Kalau boloh kalau boloh balik jalan kaki, kalau kan menang, rasa menang. Tu pun nak balik jalan kaki kak. Nak tua-tua pun nak balik jalan kaki kak. Penat betul. Nah, hidup lama dah kisahlah. Jadi jalan kaki dia lama sikit, boleh buat lama sikit jamak kosong. Nah, sebulan nak sampai KL jalan kaki. Sebulan lah jamak kosong tu. Contoh. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi. Jadi boleh dia nak buat sembahyang qasar tu boleh. Tetapi terlebih besar pahalanya. Pahala bagi seorang tu lah. Sembahyang qasar daripada tamam. Nah, lebih besar ni orang panggil afdal. Nah, afdal ni aksaru sawaban lah. Maksud dia banyak pahala. Besar pahala ni banyak pahala lah. Hak banyak pahalanya ni sembahyang qasar daripada sembahyang tamam. Jika kait pada kata terlebih besar pahala tu. Jika adalah perjalanan seorang tu sampai 3 marhalah. Nah, kalau perjalanan tu sampai 3 marhalah, hak ni afdal lagi buat qasar. Ni bukan jamak ni. Hak ni qasar saja. Jamak ni jalan pilah sampai Jakarta pun dia tetap biasa aja. Tetap dia tak afdal lah jamak ni. Nak faham betul lah. Dia yang hak ni kita nak bincang qasar saja. Jamak ni dia tak afdal. Dia tak afdal kalau kita afdal buat dalam waktu lagi. Tapi kita nak jamak boleh lah. Pi Sungai Petani pun boleh jamak lah. Cuma nak bincang afdal ke tak afdal kata dia. Jadi dia kata apa? Yang afdal dia untuk sembahyang qasar ni mesti dia kata jika adalah perjalanan orang musafir tu sampai 3 marhalah. 3 marhalah ni jauh mana dia kata, iaitu 3 marhalah tu 72 mil Hashimi. 72 mil lah. Mil tu batu lah. Batu Hashimi tu ialah 72 mil tu 84 batu Malaysia. 84 batu. Dia bukan kilo lah. Batu. Satu batu apa? Satu batu apa kilo? 1,600 1.6 lah. 1.6. Hang kali tengoklah 1.6 kali dengan 84. Kali sendirilah. Kita katalah kita ambil gini lah kita ambil 90 km 2 marhalah. Tu 2 marhalah 90 km bahagi 2 45. Jadi dapatlah satu marhalah 45. 45 kali 3 ataupun 90 campur 45 dapat apa? 135. Tengoklah 135. Jadi kalau kita berjalan tu ada 135 km lah, maka afdal buat qasar daripada buat tamam. Tamam ni maksud dia buat 4 rakaat lah. Afdal kita buat qasar lagi, buat 2 rakaat. Hak tu banyak pahala lagi daripada kita buat tamam, buat 4 rakaat. Sebab apa? Sebab nak meraih mazhab Hanafi yang mengatakan wajib qasar. Tentu. Mazhab Hanafi ni kalau jalan 3 marhalah ke atas lah, lebih ni, maka hak ni wajib qasar. Bukan kata sunat dah. Bukan kata harus dah, wajib terus. Maksud dia kalau tak buat qasar dah sah. Buat wajib qasar. Jadi nak raih geng-geng Hanafi ni, pendapat dalam mazhab Hanafi ni, maka kita afdal buat qasar bila naik 3 marhalah ke atas lah. Lebih 3 marhalah afdal buat qasar. Kalau kat sini ni Penang sampai dah 135. Mana? Bawa 100 lah. 100 kan 100 lebih sikit kot. 100 tu. Tak tahulah sampai ke tak. Kalau Sungai Petani tak sampai lagi.
Kalau gitu sengai petani ni afdal kita tamam. Contoh afdal kita tamam daripada qasar. Tapi dah kita mengaji qasar, buat juga lah. Buat juga qasar, dah reti. Reti hak mudah, pilih hak mudah lah. Bukan nak pilih hak afdal tu. Hak tu orang kita lah. Biasa tu. Janji mudah dia lah. Mudah dan cepat. Nah. Habis hang tu. Tapi kalau jamak dia bukan afdal. Jamak dia tak afdal. Kecuali lah dalam bab rukhsah ni, bab keringanan ni, kecuali lah kalau dia tu kepala. Maksud dia orang akan ikut dia lah. Kalau dia tak buat, orang pun tak erti nak buat. Maka ketika tu elok dia buat jamak. Kau tu. Sebab nak ajak orang lah. Kau tu. Ataupun dia duk berasa boleh tak boleh jamak. Boleh tak boleh, maka hak ni elok buat jamak daripada tak buat jamak. Sebab nak lawan hak wah-wah tu. Duk boleh tak boleh ni, buat terus. Yang duk kira. Tapi jangan ambil ustaz buat pula lah. Boleh tak boleh lah ustaz. Ustaz tahu nak lawan ni kena buat juga. Silap tu nah. Tak sampai kilometer tu. Habis. Jadi gitu hak tu hukum dalam bab qasar sahaja. Jadi untuk qasar ni, bila lebih daripada 3 marhalah kita punya perjalanan, afdal kita buat qasar. Lepas tu dia kata, adapun jika perjalanan orang musafir tu tiada sampai 3 marhalah, dia tak sampai 3 marhalah, maka sembahyang tamam itu, maka jawab bagi adapun tu, maka sembahyang tamam itu, jawab bagi jika lah, jawab bagi jika tu, maka sembahyang tamam itu terlebih afdal daripada sembahyang qasar. Afdal dia mayang tamam lagi, buat 4 rakaat. Mana dia musafir ni takat 2 marhalah. Dia pi takat, kita kata 2 marhalah 90 km. Kita buatlah 90 km, maka hak jenis pasien macam ni afdal tamam. Afdal tamam. Tapi kita pun jarang pilih tamam ni. Kalau naik 90 tu, duk nampak qasar. Qasar dengan jamak tu yang nampak. Jarang nampak afdal ni. Tapi macam itulah hukum dia. Jadi kita pi baru 90 km, kita kata perjalanan kita, maka kita buat tamam tu lebih banyak pahala. Lebih banyak pahala. Kalau pi baru 70 km, afdal tamam ke qasar lah? Afdal tamam tak? Wajib tamam dah. bukan kata afdal tamam, sebab tak sampai 2 marhalah. Kat tu. Tak sampai 2 marhalah. Baru 70 nak buat jamak qasar apa? Jadi bila tak sampai perjalanan kita tu, tak sampai 2 marhalah, maka afdal apa dah? Wajib tamam. Wajib tamam. Habis. Lagi dia kata lagi intaha. Ambil dalam kitab apa ni? Intaha ni selesailah. Petikan ni dia ambil dalam Sabil. Sabil ni Sabilal Muhtadin. Hak ni kitab Jawi juga. Thani, juzuk yang kedua lah. Dia juzuk yang kedua pun dia ada satu lah kitab lah. Dalam satu tu dia ada juzuk pertama, juzuk kedua. Bukan dia dua kitab tu tak lah. Tak lah kalau cetakan Jawi hak lama tu, Sabilan macam tu lah. Harga dia pun murah, RM20 lebih gitu lah, 20 lebih sikit, tebal tu. Lepas tu tulisan dia macam Muniatul Musalli tu, buat kotak, lepas tu tulis tu. Kalau tebal tu Musalli tu makan tahun tu nak habis tu. Kalau baca Sabilal tu, tuan kitab khatam dulu bagi kitab lambat sikit lah Sabilal tu. Tapi dalam tu fiqh dia masya-Allah lah, cukup untuk buat ibadah. Buat ibadah. Kita tak ngaji Sabilal pun, ngaji sulam ni pun tak sanggah lah ni. Faham betul-betul, lepaslah fardu ain kita ni.
Sabila ni dia susah sikit bahasa dia, sebab yang karang tu orang Banjar, Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia adalah bahasa-bahasa yang sulit sikit. Orang Indun. Sabil juzuk yang kedua muka surat 40. Boleh tengoklah kalau ada kitab tu. Lagi dia kata lagi syarat sah sembahyang qasar. Habis dia nak cerita sikit sebelum nak sebelum nak masuk syarat sah tu, dia cerita sikit tentang orang yang macam mana harus buat jamak qasar. Lepas tu tang mana kita nak mula. Lepas tu dia masuk sikit dengan afdal tak afdal tu. Lepas tu terus masuk syarat sah. Jadi tengok dia kata apa syarat sah sembahyang qasar. Bermula syarat sah sembahyang qasar itu beberapa perkara. Beberapa perkara. Kat dalam ni, dalam kitab ni kalau tak silap dia cuma 3 saja. 3 syarat saja. 3 syarat. Kalau dalam ada kitab lain dia cuma 8 syarat. 8. Tapi sebenarnya hak jadi 8 tu dia campur sekali. Hak kita bincang sebelum ni pun dia letak dalam syarat sah juga. Tu yang jadi panjang tu. Padahal kita bincang dah perjalanan tu bukan perjalanan maksiat. Hak tu kita dah bincang lah. Perjalanan tu kena 2 marhalah. Hak tu kita dah bincang lah. Jadi musannaf kita ni dia tak letak dah hak tu sebab bincang dah. Dia tak letak dalam syarat sah dah. Jadi padang kita ingat hak ni lah. Ingat hak pada kita mengaji awal tu, kita tahu dah lagu mana. Lepas tu masuklah ni cuma bincang sikit je. Buh 3 pun cukup dah. Tengok dia kata apa? Pertama daripada beberapa perkara. Niat qasar. Dia kena niat qasar. Niat ni maksudnya qasdu syai' mu'tarinan bi fi'lih. Muqtarinan bi fi'lih. Muqtarinan bi fi'lih. Qasad sesuatu, hal keadaan qasad tu disertai dengan perbuatan. Tu orang panggil niat. Disertai dengan perbuatan maksudnya disertai dengan awal perbuatan. Bi fi'lih ai bi awwali fi'lih. Gitu. Jadi niat ni kita qasad dalam hati ni, tang tu niat tu. Hak duk lafaz tu sunat. Kita buh qasran apa tu, hak tu sunat. Kita duk lafaz tu supaya mudah hati kita ni niat. Cuma niat ni dekat mana? Tengok dia kata niat ni niat qasar. Dekat mana? Dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Niat kat situ lah. Niat dalam hati lah. Dalam hati kita sedang waktu ketika mana takbir tu, kita angkat Allahu Akbar sebab hak tu awal perbuatan bagi semayang. Permulaan kita nak semayang, masuk semayang ni takbir lah. Bila takbir permulaan dia, maka niat ni pada takbiratul ihram tu. Jadi kita Allahu Akbar tu, kita mesti niat dah kata kita nak qasar. Faham lah? Jadi kena ingat ni, niat nak qasar tang mana, niat jamak takdim tang mana, niat jamak takhir tu tang mana. Tempat-tempat tu kena ingat. Ingat tempat niat ni dia mudah. Kalau tak ingat ni payah jugalah. Jadi dia tanya pula, boleh tak nak niat lah semayang ni? Ni jamak takhir ni, nak niat lah semayang pertama ke? Tak, hak tu jamak takdim. Jamak takhir tak lewat ke tu? Dia ada tempat-tempat niat masing-masing. Jadi nak niat qasar ni kena niat dalam takbiratul ihram. Lepas tu niat dalam takbiratul ihram tu pula pada tiap-tiap sembahyang yang hendak diqasarkan. Semua sembahyang yang kita nak qasar tu lah, 4 rakaat tu, kita kena niat tiap-tiap takbiratul ihram. Adapun mazhab Maliki, mazhab Maliki dia kata apa? Niat ni memadai niat pada semayang yang pertama, hak dalam musafir tu.
hak dalam kita berjalan dah tu, mula-mula sekali kita nak buat qasar, niat tu hak lain tu tak payah dah. Padan dengan semayang yang pertama yang dia qasar saja. Hak lain tu ikut pi lah. Tapi untuk mazhab kita Syafi'i tak boleh. Tiap kali nak buat qasar semayang 4 rakaat, kita nak ringkas kepada 2 rakaat, mesti kena niat qasar. Tiap kali semayang macam tu. Mazhab Maliki tu semua kita habaq ambil lah sebagai maklumat saja. Yang kita nak beramal ni mazhab Syafi'i ni. Jadi tiap kali kita nak semayang qasar, pastikan kita niat dalam takbiratul ihram. Adapun sembahyang tamam ni tak disyaratkan kita niat tamam dalam takbiratul ihram. Mana ada syarat untuk tamam? Ada kata sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tamam kerana Allah Taala. Tak ada tamam tu, tak ada. Tapi tang qasar dia kena qasar. Sebab apa? Sebab tamam tu asal sembahyang tu 4. Tamam tu asal dah. 4 rakaat tu asal lah. Adapun qasar ni arid, benda yang baru Jadi benda yang baru ni kita kena masukkan dalam niat tu. Tidak tak jadi. Hak asal tu tak buat masuk pun memang asal macam tu. Memang asal 4 rakaat. Tak buat masuk, tak apa tamam, memang asal tamam dah lah. Asal sembahyang kita. Adapun qasar tu ulama kata arid, benda yang baru datang. Bila benda tu baru datang, nak jadikan dia, masukkan dalam niat tu. Masukkan dalam niat, barulah jadi qasar. Habis. Jadi kena niat qasar dalam takbiratul ihram tu. Maka jika tiada niat qasar dalam takbiratul ihram, jawab bagi jika sah sembahyangnya, nescaya sah sembahyangnya. Sembahyang seorang tu sah juga, bukan tak sah. Cuma dia kata wajib tamam. Wajib tamam lah. Sah mayang sah lah. Wajib tamam. Apa tamam? Badal pada kata tamam ni, buat cukup 4 rakaat. Kena buat bagi cukup 4 rakaat. Wajib dia kena tamam. Wajib tamam. Bila dah sah dah semayang, tak boleh nak putih dah. Putih haram lah semayang wajib. Bukan tak boleh putus tak ada sebab apa ni. Tak boleh kita nak putus ikut dan kita, tak boleh. Kecuali kalau mudarat teruk sangat. Kita ni sakit perut ni, tak tahu nak abang. Kalau duk gagah pi lagi tu CCU lah kita. Jadi kita hak jenis macam tu tak apalah. Bonti tengah-tengah duk semayang tu bonti. Pi selesai hajat apa semua tu, hagi ambil wuduk, mai semayang lain. Mayang daripada awal lah ni, mai buat sambung pula lah. Dia wanti tadi wanti rakaat apa tu oi. Sambung lah. Tak boleh lah aku tu. Mayang pada awal balik. Macam tu. Jadi bila kita dah masuk dah, maka tak boleh kita nak putih-putih saja ni, jadi haram balik. Ni mayang wajib. Putih nak buat qasar tak boleh tu, tak boleh. Tak boleh. Adapun kalau sembahyang kita ni dia batal, bukannya kita sengaja. Tengah-tengah duk sembahyang dah jadi tamam dah. Rokok terkentut, batal sembahyang. Tidak tak pernah terkentut kan, tapi dah jadi tamam tu dandan lah. Ni batal ni bukan saja keluar lah. Ni batal kan saja buat batal, kata batal kan, lepas tu nak mayang balik. Nak semayang balik tu boleh tak buat qasar? Tak boleh dah. Tak boleh. Dia kena tamam juga. Dia kena tamam juga. Tak boleh dia nak buat qasar, tak boleh lah. Sebab apa? Ulama dia letak dhabit macam ni. Ulama kata wal dhabitu anna kullama urida fasaduhu ba'da mujibil itmami yajibu itmamuhu.
Nah, ulama kata apa? Wadhabitu, dan bermula dhabit dia ialah mana? Anna kullama urida fasaduhu, bahawa setiap barang yang dilentangkan akan kerosakannya. Maksud dia tengah duk buat mai benda yang merosakkan ibadah tu. Ba'da mujibil itmamihi, selepas daripada wajib tamam. Dah wajib tamam dah. Yajibu itmamuhu, nescaya wajib juga tamam. Nak sembahyang wajib, nak bayang pula kena tamam juga. Dah lekat kewajipan tamam waktu tu. Kecuali kalau kita ni qasar, lekat kewajipan qasar lagi. Lepas tu tengah-tengah duk semayang terbatal, tu boleh buat qasar lah. Tapi kalau dah lekat kewajipan tamam, tengah semayang batal, mai nak semayang pula, wajib kena tamam juga. Tak boleh qasar. Dia kata tak apalah, hak tadi terbatal, hak ni niat baru berqasar lah. Dia pun dan teringatlah qasar apa semua tu. Tak boleh, tak boleh. Tu ingat masalah tu. Habis. Lagi dia kata lagi kedua daripada beberapa perkara tu, beberapa syarat tu, dia kata apa? Jangan ia niat jadi makmum. Jangan niat jadi makmum bagi orang yang sembahyang tamam. Jangan niat jadi makmum bagi orang yang sembahyang tamam. Jangan kat sini dan abang kata tak sah qasar, gitu. Tak sah qasar, bukan tak sah sembahyang. Sembahyang sah. Kalau dia niat jadi makmum depan tu imam yang tamam, sah, tak ada masalah. Cuma qasar tu tak sah. Gitu. Kawan tu tamam 4 rakaat. Yang kita ni pi qasar belakang dia, tak sah kita punya qasar kita. Tak sah. Maka jika ia seorang tu niat jadi makmum bagi orang yang sembahyang tamam, dan jika ia seorang tu niat furqah dengan segera sekalipun, tengok tu imam tamam, dan mufaraqah lu, walaupun dia segera niat mufaraqah pun, nescaya wajib ia seorang tu tamam sembahyangnya. Wajib dia kena tamam. Apa tamam? Badal buat beri cukup 4 rakaat. Kena buat beri cukup 4 rakaat. Boleh faham dah? Gitu. Tak boleh lah dia nak buat qasar dah, tak boleh dah waktu tu. Dia kena ikut juga, buat bagi cukup 4 rakaat. Kalau dia tak mau ikut pun, kalau dia furqah ni kena buat 4 rakaat juga, sama ya. Kalau dia tak furqah, dia ikut imam lah. Kalau dia furqah, dia buat semayang dia sendirilah. Tapi ikut mana pun tetap lekat kewajipan tamam. Lepas tu niat qasar tadi, dia terhapus sendiri gitu lah. Dia tak payah tukar lah niat. Allah ni dia di tamam, tukar niat tamam, tak ada lah. Dia memang terhapus lah. Terhapus lah. Habis tu. Lagi dia kata jika ia seorang tu gamuk ni dia buat andaian, dia agak-agak lah. Tu gamuk bahasa kita kata dah agak-agak. Imam itu sembahyang qasar, dia agak-agak, tu imam ni boleh jadi sembahyang qasar ni. Tengok kereta kemah tu, musafir juga ni. BMW takkan naik BMW duduk rumah dekat-dekat ni kot. Ni semua game musafir ni. Dia tak imam tu sebelah duduk dekat tu lah, kampung tu lah. Dah tak imam kaya naik BMW lah. Jadi dia kata apa? Dia duduk gamuk kata imam ni boleh jadi dia sembahyang qasar. Maka ia seorang tu niat jadi makmum bagi imam tu, seperti niatnya aku sembahyang fardu dhuhur qasar, aku makmum. Gitulah. Tu seperti imbah-imbah. Sebab niat ni sedang ni dia bukan ada bahasa. Cuma nak bahasakan macam ni lah, lebih kurang macam ni lah. Cuma kita nak bahasakan apa yang kita sedang dalam hati tu, bukan apa yang kita bercakap dalam hati. Cakap dalam hati tu bukan niat. Niat ni hak kita dah sedang dalam hati kita ni. Kita sedang, kita nak buat apa tu ni, kita sedang lah ni. Gitu. Jadi dia kata apa? Maka tiba-tiba nyata imamnya sembahyang tamam. Tengok tu imam sembahyang tamam.
Contoh tu imam bangkit pi rakaat 3 lah. Nah, duduk tahiyat dia duduk pening lah, dia tengok tu imam ni tak duduk cara tahiyat akhir pun. Kacau kalau lah nak. Lepas tu tengok tu imam bangkit pi rakaat 3. Tak apa, tunggu pilah sikit lagi. Mana tahu tu imam ni tahiyat akhir pun dia duduk iftirah juga. Tunggu tu imam bangkit pi rakaat 3. Nak buat macam mana? Maka wajib ia makmum tadilah tamam sembahyang. Wajib kena tamam sembahyang dia. Dan jikalau ia makmum tu niat furqah dengan segeranya sekalipun, walaupun dia niat furqah, tetap kena tamam. Wajib ia makmum tu tamam sembahyangnya, buat 4 rakaat. Dan haram ia makmum tu memutuskan sembahyangnya kerana hendak buat lain. Haram hukum dia. Haram dia nak memutuskan sembahyang tu. Tak ada sebab apa pun tak boleh putus. Kalau putus ada sebab tak haram lah. Tapi nak buat qasar pula tu tak boleh dah, sebab lekat kewajipan tamam. Kata dia ni ada sebab untuk dia putus. Macam tadilah kita kata sakit perut yang melampau ni, kalau dia tak pi jamban juga ni masalah bagi dia ni. Elak pakai tidur dalam haji ni lah 3 hari baru nak boleh start musafir balik. Jadi haji lah macam ni tak apa, dia boleh berhenti sembahyang. Tapi bila nak buat pula tu kena buat tamam, sebab dia dah lekat kewajipan tamam. Habis masalah harus dan sah. Harus dan sah orang yang sembahyang tamam ikut imam yang sembahyang qasar, boleh, tak ada masalah. Orang ni makmum lah, makmum hak yang tamam ni ke imam yang qasar harus. Harus, tak ada masalah apa. Cuma kalau atas pendapat yang mengatakan makruh, makruh, dia akan luput fadilat jemaah. Kalau atas pendapat kata khilaful aula, tak luput lah, tak ada masalah apa lah, tahun tu saja dia khilaf pula tahun tu. Macam ni lah kita tu imam sembahyang lain, kita sembahyang lain. Ada pendapat kata makruh, ada pendapat kata khilaful aula, tahun tu habis, selesai. Ketiga, wallahu a'lam. Tanah dulu, nak baca satu lagi. Ada apa soalan tu? Tak ada apalah. Apa afdal? Dia sunat juga buat. Sunat juga, hukum dia tu sunat lah. Tu atas kita lah. Tengah orang ni orang yang mementingkan amalan yang akhirat ni, dia akan buat jugalah walaupun benda tu sunat. Jadi cuma dia ada cara untuk buat untuk buat qabliyah ba'diyah tu. Cuma macam katalah kita jamak takdim. Sebelum kita semayang zuhur tu, kita semayanglah sunat qabliyah zuhur. Tu tak apalah, itu senanglah. Lepas tu bila kita dah sembahyang kita dah sembahyang zuhur dah. Kita dah sembahyang zuhur dah, nak buh ba'diyah tak antu, jangan buh lagi. Takut putus mualat, tak boleh nak buat jamak. Lepas tu nak buat macam mana? Kita sembahyang lepas daripada sembahyang asar lagi, ba'diyah zuhur tu. Boleh lah, tak ada masalah apa. Dan hasil pahala sunat apa. Cuma tak nampak lah hak afdal tu. Dan tak ada pula yang kata afdal tinggal. Jadi atas kita lah, dia memang pahala sunat lah. Dan dia masih lagi tetap sunat muakkadah macam tu lah. Cuma cara nak buat tu kena bagi kenal lah. Nanti kita akan masuk syarat sah untuk jamak takdim semua tu. Tu kita boleh kita akan buat masuk sekali dengan sunat tu. InsyaAllah. Sebab dia jamak takdim kan kena mualat. Kalau jamak takhir tak apa, tak payah mualat. Jamak takdim kan lah. Allah alam. Ada apa ni?
Ah. Imam tu dia lupa niat. Dia mak kosor. Kosor tak makmum. Ada kena ikut. Dia terlupa niat qasar. Kita makmum. Ah. Ikut dia kan, takut kita Dia terlupa. Bila dia terlupa, semayang dia jadi tamam lah. Bila semayang dia jadi tamam, kita ikut imam semayang tamam, kita pun kena tamam. Kat tu lah. Nah, kali dia ngang kita kali tamam. Tak pergi tumbuk dia lambat tu. Kita kira lain lah. Tahu tak lok lah. Kita dah sayuk. Tapi kena tamam lah. Nah, sebab imam tu jadi tamam, kita pun wajib tamam. Itulah. Ada apa? Tak ada apa lah. Tengok kitab Baqarah sikit. Ni sikit je lah. Nak habis sifat harus bagi Nabi tu. Dia kata apa? Qala musannif rahimahullah ta'ala. 1, 2, 3, 4, 5 daripada bawah. Dan dalil harusnya itu, harusnya, harus pesuruh-pesuruh tu bersepakai dengan sifat-sifat manusia tu. Tu. Harus rasul-rasul tu bersifat dengan sifat-sifat manusia tu. Dalil yang kata harus boleh mereka bersifat dengan sifat manusia, berlaku sifat manusia kat mereka ni mana? Iaitu dalil harus tu didapatkan setengah-setengah daripada sifat-sifat yang tersebut itu. Didapat pada diri mereka itu. Didapatkan setengah-setengah. Didapat dengan makna dilihat. Kot tu. Dilihatkan setengah-setengah, oleh setengah-setengah. Dilihatkan. Ni dilihat ni oleh siapa ni? Oleh orang yang semasa dengan mereka lah, sahabat. Dilihat oleh sahabat lah, mudah cakap itulah. Jadi puak-puak sahabat ni depa tengok Rasul ni berlaku sifat manusia kat depa, kat Rasul ni. Semua Rasul lah. Kalau Rasul dulu, sahabat dululah. Macam Nabi kita ni, sahabat-sahabat tengok Rasul ni berlaku sifat manusia. Lepas tu sahabat dia cerita pula dekat tabi'in. Tabi'in dia cerita dekat tabi'ut tabi'in. Lepas tu turun sampailah ke kita ni lah. Sampai ke generasi kita ni. Jadi turun-temurun cerita Nabi makan kaki kambing tu sampai kita. Sampai hak makan tu berlaku sifat manusia tu. Nabi ni tidur ada juga sampai cerita kat kita. Kalau malaikat tak makan lah. Ni makan lah. Ni sampai semua cerita tu sampai kat kita. Turun-temurun. Ni yang kata didapatkan, maksudnya dilihat oleh orang yang semasa dengan dia dan diceritakan dari satu generasi kepada generasi selepas dia tu, sampailah sekarang ni. Dia kata apa? Didapatkan setengah-setengah, sebahagian-sebahagian daripada sifat-sifat yang tersebut tu, sifat-sifat manusia tu. Makan, minum, sakit, nak bergurau, ada tak? Sampai hadis Rasul ni bergurau, ada. Jadi banyak benda tu. Lepas tu dia kata apa? Didapat tu pada diri mereka itu. Didapat ni dilihat tu, dilihat pada diri mereka itu rasul-rasul. Pada setengah-setengah ketika, setengah-setengah masa. Setengah-setengah masa, hak ni sahabat ni tengok dia makan. Ni masa lain pula ada lagi sahabat lain tengok dia makan.
Nak lepas tu ada hadis abang, lapar pun ada, nak makan pun ada, sakit pun ada. Jadi setengah-setengah masa tu nah ada orang dapat benda-benda tu, sifat-sifat tu. Dan tiadanya ni tiada didapatkan setengah-setengah tu. Tiada didapatkan setengah-setengah daripada sifat-sifat yang tersebut tu pada setengah-setengah ketika. Nah, ketika ni masa mana? Masa yang lain. Ada waktu yang lain tak dapat benda tu, tak nampak benda tu. Tapi ada waktu yang sahabat dia nampak Nabi makan, ada waktu sahabat dia tak nampak Nabi makan. Lepas tu dapat cerita turun-temurun sampailah ke kita. Kat situ dalil dia kata Rasul ni bersifat, Nabi kita ni bersifat dengan sifat-sifat manusia, boleh berlaku ke dia. Dah bila Nabi kita pun dia ni seorang Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat-sifat manusia, macamlah dengan Rasul-Rasul sebelum tu. Sifat sama juga. Bahkan hak ni orang panggil apa? Khabar mutawatir dah. Orang ramai pakat cerita dah Rasul-Rasul makan, Rasul ni minum, Rasul ni tidak. Ni dah ramai dah. Khabar mutawatir ni maksudnya orang ramai cerita yang mana sampai dikatakan mustahil nak bohong lah. Ada kata mustahil nak bohong lah. Maka khabar mutawatir ni tak boleh tolak lah. Macam tu lah. Orang ni balik duk cerita kat kita Kaabah ni kotak. Ramai dah balik duk cerita ni. 1000 orang dah balik cerita. 100 orang kan, 20 orang kan, 30 orang ramai lah. 20-30 ramai lah mana cerita. Yang mana hak ni orang panggil mutawatir. Maksud dia mustahil mereka nak berimpun untuk pakat nak balik bohong kita Kaabah tu kotak. Jadi hak tu mustahil sangat-sangat lah. Jadi hak ni dah jadi mutawatir dah. Rasul ni sifat dia macam tu. Jadi sebab tu kita kata Rasul ni bersifat dengan sifat manusia. Kalau nak tengok dalil banyaklah, bab Nabi makan apa tu banyaklah. Tu habis handu. Maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut itu bahawa tambatan-tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan ketuhanan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqad dan belajar dan berfikir dan mengajarkan dia dengan tafsir, serta dalil-dalilnya itu 41. Habis. Kita dah habis dah bab sifat Allah dan juga sifat Rasul, selesai. Hak ni dia cuma dia nak ceritalah balik sikit-sikit kan, sifat-sifat yang kita mengaji daripada wujud, qidam, baqa apa semua tu sampailah sifat harus bagi Nabi ni. Hak tu dia nak buat masuk, dia nak cerita sikit yang kata termasuk di dalam kalimah la ilah, di dalam makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu cerita panjang lah tu. Jadi kita tak boleh nak pergi lajak lah. InsyaAllah minggu depan. Tu kata sikit amalan ni. Nak habis buang sifat. Dia habis dah bab sifat tu. Maka nyata wallahu a'lam. Habis bab tauhid tak ada apa kot masalah. Cuma ada satu pengumuman lah. Hari Senin ni surau kampung saya tu, saya baru mula kitab Muhimmah. Baru baca sangat-sangat sikit je. Nak masuk dah lah bab derhaka, isteri derhaka apa semua tu. Baru nak masuk minggu ni. Jadi siapa-siapa yang lapang tu bolehlah pergi kampung saya. Kami mengaji 2 kitab, baca 2 kitab, Faridah Tauhid dan juga satu lagi Muhimmah. Muhimmah ni cerita bab ahwal ataupun kelakuan isteri lah. Kalau derhaka kat suami ni, apa dia punya kecelaan dia. Kalau dia taat kat suami ni, apa yang dia dapat. Tu dia ada cerita dalam tu. Bagus untuk orang yang dah menikah dan belum menikah.
yang teringin nak menikah lah. Tak mau menikah tak payah pergi. Nah, saya tak teringin dah nak menikah, tak apalah. Nah, tak payah pergi. Sebab kita orang lelaki kadang nak menikah ni, bolehlah baca dekat bini nak dah nikah tu. Tu pun kalau teringat. Nak nikah dan bismillah, alhamdulillah, terlupa dah macam nak ratu lah. Jadi sesuai lah. Orang perempuan lagi sesuai lah. Kitab tu memang dah khusus untuk orang perempuan lah. Tapi orang lelaki ni dia sesuai untuk ajak anak, anak perempuan dia dan juga isteri.